Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Nazri bin Alias kerana banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Nama saya Nurul Afifah binti Cik Harun, bernama matrik A175804. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Ikatan Pasangan dalam Tempoh Pertunangan menurut Islam. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan pertunangan. Yang pertama, takrif. Bertunang iaitu mengikat janji untuk menjadi suami isteri, iaitu berkahwin. Meminang bermaksud meminta anak gadis supaya menjadi isteri. Yang kedua, pertunangan menurut Islam, iaitu mengenal akhlak dan sifat pasangan sebelum diakad nikah bagi menguatkan hubungan cinta serta mempersiapkan diri masing-masing sebelum berkahwin. Berdasarkan dari hadis, unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, yang bermaksud lihatlah perempuan itu dahulu kerana ia akan lebih mengekalkan kasih sayang antara kamu berdua. Hadis riwayat Tirmizi. Seterusnya, syarat-syarat pertunangan. Kita ada 4, iaitu berjumpa dengan wali atau mahram wanita. Pertunangan perlulah dirahsiakan. Bertunang dengan wanita yang dibenarkan syarak. Tidak meminang tunangan lelaki lain. Okay, kita pergi kepada yang pertama, iaitu berjumpa dengan wali atau mahram wanita, iaitu yang terdiri daripada yang terutamanya adalah ayahnya, abang, pakcik sebelah ayahnya atau ibunya yang siapa sahaja mahramnya yang berkaitan dengan wanita tersebut. Kita juga dilarang bertunang tanpa pengetahuan wali. Kiranya tidak dapat terlaksana pertunangan jika tidak ada pengetahuan oleh wali tersebut, wali wanita tersebut. Yang kedua adalah pertunangan perlu dirahsiakan. Hal ini kerana Islam ni melarang keras tindakan menghebahkan pertunangan, kerana andai jika sekiranya pertunangan itu batal ataupun tidak jadi kahwin, kedua-dua pihak akan menanggung malu. Oleh itu, agama Islam ni adalah agama yang membela wanita dan menjaga maruah. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan pertunangan itu diwar-warkan ataupun dihebahkan kepada orang lain, orang ramai. Cukuplah sekadar ahli keluarga terdekat sahaja. Yang ketiga, bertunang dengan wanita yang dibenarkan syarak, iaitu antara wanita yang tidak boleh dipinang mengikut syarak ialah wanita yang talak 1 dan 2 serta ada kemungkinan untuk rujuk. Wanita yang kematian suami dan masih tidak habis iddah, iaitu sebanyak 3 kali suci. Wanita yang diceraikan dengan talak 3 dan masih tidak habis iddah. Golongan-golongan wanita yang tersenarai ini adalah wanita yang tidak dibenarkan syarak jika kita ingin meminangnya. Seterusnya adalah tidak meminang tunangan lelaki lain, iaitu Islam tidak membenarkan mana-mana lelaki meminang tunan saudara se-Islamnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, mukmin itu bersaudara, tidak halal baginya membeli di atas barangan belian saudaranya dan jangan meminang di atas pinangan saudaranya sehinggalah diputuskan. Oleh syarat-syarat tersebut, wajiblah dipatuhi oleh setiap Islam, terutamanya umat Islam di Malaysia. Seterusnya, kita pergi kepada hukum-hukum dalam pertunangan, iaitu ada 4. Hukum bertunang adalah harus, hukum melihat bakal tunang, hukum pemberian hadiah, hukum membatalkan pertunangan. Okey, kita pergi kepada keempat-empat ni untuk melihat keterangan berdasarkan hukum-hukum yang tersenarai. Yang pertama, iaitu hukum bertunang adalah harus, iaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 235 yang bermaksud, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan, iaitu keinginan mengahwini mereka dalam hatimu. Berdasarkan firman Allah ini, hukum pertunangan adalah harus.
Kedua iaitu hukum melihat bakal tunang iaitu khusus bagi wanita yang bernikah. Iaitu melihat perempuan yang akan dinikahi digalakkan bahkan disunatkan oleh agama kerana meminang calon isteri merupakan pendahuluan pernikahan. Sedangkan melihat calon isteri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Yang ketiga adalah hukum pemberian hadiah, iaitu saat bertunang kita sering mendengar istilah tukar cincin. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam? Sebenarnya kebiasaan tukar cincinnya hanyalah kebiasaan. Namun seorang lelaki dibolehkan memberi hadiah ataupun cedera mata kepada tunangnya. Jika kemudian hari pihak lelaki membatalkan pertunangan, maka ia tidak dibenarkan untuk mengambil hadiah tersebut kerana dia berbentuk hadiah bukan satu kewajipan. Oleh itu, dia tidak perlulah memulangkan ataupun meminta kembali pemberiannya itu. Yang keempat adalah hukum membatalkan pertunangan iaitu tunang ataupun pinangan hanyalah janji seorang lelaki yang akan menikahi seorang wanita dan merupakan langkah awal dalam mempersiapkan sesuatu pernikahan. Berdasarkan hal ini, maka sebenarnya pertunangan ini boleh diputuskan atau dibatalkan oleh satu pihak jika terdapat konflik di dalam keluarga. Seterusnya adalah adab-adab bertunang. Yang pertama iaitu tidak berdua-duaan. Iaitu sebaiknya kita elakkan pertemuan secara berduaan kecuali ditemani mahram bagi perempuan. Mahram tersebut mestilah mencukup syarat iaitu mereka yang sudah berakal dan mampu membezakan antara baik dan buruk. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang lelaki itu bersendirian dengan wanita melainkan ada orang yang ketiga iaitu syaitan. Oleh itu, jika kita ingin keluar ataupun berjumpa atas urusan tertentu, hendaklah membawa teman yang mempunyai syarat iaitu cukup dapat membezakan antara baik dan buruk. Seterusnya, bebas daripada hawa nafsu, iaitu sekiranya terdapat keperluan untuk bertemu, pastikan pertemuan tersebut bebas dari sebarang unsur nafsu syahwat. Jika sekiranya terdetik di dalam hati akan perkara tersebut, ucaplah Astaghfirullahalazim agar syaitan lari dan daripada terus menghasut diri. Oleh itu kita perlulah berhati-hati dengan hasutan syaitan. Kita perlulah sentiasa ingat Allah di dalam hati sekiranya nafsu cuba untuk menguasai diri kita. Yang ketiga iaitu menutup aurat. Sentiasalah menutup aurat apabila bertemu antara kedua-dua pihak. Ini kerana hubungan pertunangan ini masih belum sah dan keduanya belum bergelar suami isteri lagi. Aurat antara kedua adalah sama sahaja seperti yang digariskan oleh Islam bagi ajnabi. Yang keempat adalah jaga percakapan, iaitu bagi pihak perempuan janganlah bercakap terlalu manja, menggoda. Begitu juga pihak lelaki, kawallah kemesraan dalam hubungan kalian sehingga sampai masanya nanti. Dan perlu diingatkan, janganlah pihak lelaki itu merasakan bahawa perempuan itu sudah menjadi milik mutlaknya dan boleh melakukan apa-apa sahaja sehingga melanggar batas agama. Yang kelima adalah jangan menghebahkan kepada awam, iaitu elakkan seperti mana tadi. Hukum dalam tu jangan kita menghebahkan, iaitu jangan menghebahkan pertunangan kerana ia juga boleh memberi cabaran semasa pertunangan. Jika orang lain tahu, kita akan lebih banyak dapat ujian, iaitu sekiranya ia bebas daripada fitnah tidak mengapa, dan sekiranya terdapat orang lain yang ingin meminang tunangan tersebut, perlulah dimaklumkan padanya bahawa ia sudah menjadi tunangan orang lain kerana Rasulullah SAW melarang seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi. Yang akhir sekali adalah jangan berhubung terlampau lama, iaitu jangan berhubung tanpa ikatan yang sah terlampau lama kerana ia amat mudah membawa kepada yang haram, iaitu syaitan akan menghasut. Ini kerana dibimbangi dalam tempoh pertunangan tersebut kedua-duanya terjebak kepada perkara yang dilarang oleh Islam seperti maksiat, melainkan jika masing-masing menjaga adab dan sabar menunggu.
Kita pergi kepada tempoh pertunangan, iaitu Islam menggalakkan agar tempoh pertunangan itu disingkatkan kerana bagi mengelakkan berlakunya sebarang fitnah atau berlakunya perkara-perkara yang tidak kita duga, ataupun ulama sendiri tidak menetapkan tempoh tertentu pertunangan. Cuma semua mereka sependapat lebih cenderung untuk memendekkan tempoh pertunangan tersebut. Mengapa perlu dipendekkan? Kerana dibimbangi tersingkatnya keaiban pasangan mereka, iaitu boleh membawa kepada putus hubungan pertunangan, dan kemungkinan juga ada orang yang menaruh perasaan dengki kepada pasangan dan menambah fitnah yang tidak ada sebenarnya, yang boleh membawa padah kepada pasangan itu sendiri. Yang kedua, tempoh yang lama juga mungkin akan memberi peluang kepada orang lain yang mungkin ada menaruh hati kepada salah satu pasangan dan berusaha untuk memisahkan antara keduanya. Akhir sekali, iaitu menenangkan gelodak jiwa dan perasaan rindu antara pasangan kerana terlalu lama menunggu tempoh pertunangan itu selesai. Iaitu seterusnya kita pergi kepada perempuan yang boleh dipinang berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 235 yang bermaksud, dan tidak ada dosa ke atas kamu meminang wanita yang kematian suami dan masih dalam iddah dengan secara sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan terhadap wanita itu dalam hatimu. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan perjanjian perkahwinan dengan mereka secara rahsia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, iaitu sindiran yang baik. Dan janganlah kamu berazam untuk bernikah dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Seterusnya kita pergi kepada hukum pinangan, iaitu ada 3. Secara terang atau sindiran. Sindiran sahaja pinangan yang diharamkan. Okey, kita pergi kepada pinangan secara terang atau sindiran, iaitu perempuan yang boleh dipinang secara terang-terangan, dan sindiran itu perempuan yang masih bujang, belum berkahwin, dan perempuan yang pernah berkahwin tetapi bukan dalam masa iddah, iaitu telah tamat tempoh iddahnya. Ini disebabkan kalau perempuan tersebut boleh dikahwini, sudah pasti boleh dipinang, terkecuali perempuan yang sedang dalam proses pinangan orang lain. Meminang secara terang-terangan, iaitu tasrih, bermaksud menggunakan lafaz yang hanya mempunyai satu tafsiran sahaja, iaitu keinginan untuk berkahwin, seperti contoh, aku ingin mengahwini kamu, ataupun selepas habis iddah aku akan mengahwini kamu. Manakala meminang secara sindiran, iaitu ta'rid, iaitu lafaz yang ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran, sama ada sebagai keinginan untuk berkahwin atau sebaliknya, seperti contoh, awak ni cantiklah, atau ramai orang sukakan awak, ataupun seumpama dengannya. Seterusnya, pinangan secara sindiran, iaitu perempuan yang boleh dipinang secara sindiran, tidak boleh dengan secara terang-terangan, iaitu perempuan yang kematian suami tetapi masih ada dalam iddah seperti yang disyaratkan Al-Quran, dan tidak ada dosa atas kamu meminang perempuan itu dengan sindiran. Ini termasuklah perempuan yang ditalak ba'in, iaitu talak 3. Yang ketiga ialah peminangan yang diharamkan, iaitu perempuan yang tidak boleh dipinang baik dengan terterangan ataupun dengan secara sindiran, iaitu perempuan yang masih mempunyai suami. Semua perempuan yang haram dikahwini, sama ada haram untuk selama-lamanya atau haram untuk sementara waktu, hukumnya haram kerana ianya boleh merosakkan rumah tangga mereka. Begitu juga perempuan yang telah ditolak rajai yang masih dalam iddah, kerana dia masih lagi bergelar isteri dan suaminya masih boleh rujuk pada bila-bila masa dalam tempoh iddah tersebut. Dan perempuan yang sedemikian dihukum masih dalam ikatan perkahwinan berdasarkan ayat di atas. Firman Allah Ta'ala dalam suami-suami mereka berhak mengambil kembali, iaitu rujuk isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika mereka bertujuan hendak berdamai.
Seterusnya, ciri-ciri wanita yang boleh dipinang menurut Imam Syafi'i iaitu pegangan agama yang kuat, subur, perawan, paras rupa yang elok, berketurunan yang baik, berkeluarga yang agak beragama, bukan ahli keluarga yang terdekat. Hikmah pertunangan iaitu kita dapat mengenali antara satu sama lain antara pasangan, mencari titik persefahaman antara pasangan dan cara menilai akhlak, budi pekerti dan minat masing-masing. Secara kesimpulannya, pertunangan adalah pertalian sebelum berlakunya akad perkahwinan. Dalam tempoh pertunangan, pasangan yang bertunang itu perlulah menjaga pergaulan kerana pertunangan itu bukanlah satu perkara yang dapat menghalalkan hubungan antara mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.